Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Untuk hari ini, saya akan membentangkan satu lesson study yang bertajuk penggunaan breakout rooms bagi pelajar melaksanakan perbincangan dalam kumpulan. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli, iaitu saya sendiri, Nur Akila Nazira binti Abdullah, dan kedua, Siti Nur Amirah binti Ishaq, dan yang ketiga, Nur Iza Akmal binti Muhammad Nordin. Subjek kami ialah Matematik Sains berkod SM025. Seperti mana yang kita sedia maklum, setiap pelajar dinilai secara berterusan dan penilaian berterusan ini menyumbang sebanyak 40% kepada markah akhir setiap pelajar pada akhir SEM. Dan daripada 40% ini, perbincangan dalam kumpulan menyumbang sebanyak 5%. Dan 5% ni agak besarlah kalau ikutkan. Jadi, kami mengadakan satu lesson study yang disasarkan kepada satu kumpulan, iaitu 2M1 di S06 di bawah jagaan Cik Siti Nur Amirah. Dan untuk kelas ini terdapat 23 orang. Objektif utama kepada lesson study kami iaitu untuk memastikan pelajar dapat melaksanakan perbincangan dalam kumpulan dengan keadaan yang selesa. Bila mereka berada dalam keadaan selesa, pelajar lebih proaktif dalam memberikan idea serta menghasilkan perbincangan yang efektif. Bukanlah senyap je ataupun tidak berlaku perbincangan dua hala dalam kumpulan masing-masing. Pada masa yang sama, objektif yang kedua adalah untuk meningkatkan kerjasama kolaboratif dalam kalangan pensyarah dalam menghadapi isu berbangkit dan masalah di dalam PDPC melalui penambahbaikan rancangan pengajaran harian. Penyataan masalah dari pihak pelajar kurang interaktif dan interaksi. Dan segelintir pelajar, dia gagal menyumbangkan idea atas faktor malu. Malu tu bermaksud mereka malu jika sekiranya idea yang dilontarkan itu salah. Ataupun malu bila mereka tidak berasa selesa dengan ahli kumpulan masing-masing. Itu menyebabkan berlakunya kurang interaktif dan interaksi lah. Ada juga sebilangan pelajar yang terganggu oleh pelajar lain. Kerana bila dibuat perbincangan dalam kumpulan dalam Google Meet bersama dengan pelajar-pelajar yang lain, jadi mereka berasa terganggulah dengan kehadiran pelajar lain. Dari pihak pensyarah juga keliru dalam mengendalikan perbincangan. Perbincangan tidak boleh dijalankan secara serentak, cuma satu-satu grup sahaja, dan pensyarah merasakan sukar untuk memberikan markah pada masa perbincangan kumpulan itu dijalankan. Jadi, untuk lesson study kami, perancangan dibuat dengan pemilihan tajuk kumpulan dan perbincangan menghasilkan RPH bermula daripada akhir Januari sehinggalah ke akhir Mac. PLC dilaksanakan pada bulan April, sepanjang bulan April, dan penilaian dan refleksi dan pembintangan unit dilakukan pada bulan yang sama juga, bulan April. Penambahbaikan pelaksanaan PLC kali kedua juga dilaksanakan pada bulan April, dan seterusnya penilaian dan refleksi dilakukan sekali lagi sehinggalah habis bulan April. Penulisan laporan dilakukan sepanjang bulan Mei. Untuk lesson study kami menggunakan salah satu fungsi dalam Google Meet, dalam aplikasi Google Meet, iaitu breakout rooms. Apa itu breakout rooms? So, secara ringkasnya, breakout rooms, bila kita masuk satu kelas itu masuk dekat dalam satu Google Meet, satu meeting. Meeting itu boleh dipecahkan kepada beberapa meeting, sub-meeting ataupun meeting kecil yang dinamakan sebagai breakout rooms lah. Jadi contoh, kalau satu kelas itu ada 5 kumpulan untuk dilakukan perbincangan dalam kumpulan.
Jadi, satu kelas itu boleh dipecahkan kepada 5 kumpulan serentak. Okey, jadi para pensyarah boleh memilih untuk masuk dalam meeting ataupun room yang mana satu. Dan untuk mengelakkan kekeliruan, maksudnya pensyarah tak pasti nak bagi markah pada masa yang sama, meeting ini juga boleh direkodkan. Jadi sekiranya pensyarah mempunyai kekeliruan untuk memberi markah, pensyarah boleh melihat kembalilah meeting yang telah direkodkan itu. Okay, untuk pelaksanaan, sebelum kelas, pelajar dibagikan kepada 8 kumpulan kecil. Subtopik terlibat diberitahu seminggu lebih awal. Jadi semasa perbincangan, iaitu semasa kelas, breakout rooms digunakan. Setiap kumpulan diberikan 2 soalan. Dan akhir kelas, pelajar menghantar penyelesaian bagi soalan yang diberikan. Okay, pengumpulan dan analitis data. Jadi untuk lesson study kami, hasil akhir adalah temu bual bersama pelajar. Okay, setelah mengambil temu bual bersama pelajar, pensyarah dan ahli kumpulan PLC membuat refleksi. Dan setelah itu, kami akan merujuk kepada pakar rujuk supaya terdapat penambahbaikan lah untuk kami buat pelaksanaan kali kedua. Jadi pelaksanaan lesson study kali kedua ini berseiring dengan penambahbaikan yang telah dicadangkan oleh pakar rujuk. Dan refleksi hasil daripada temu bual, kami dapati pelajar seronok. Okay, salah satu lagi faktor yang menyumbang kepada keseronokan, pelajar memang diberi kelebihan untuk memilih ahli grup sendirilah. Jadi mereka lebih selesa dengan kumpulan masing-masing. Dan mereka juga berasa seronok apabila melakukan breakout rooms ni kerana mereka sukakan suasana yang lebih privacy. Dari pihak pensyarah merasakan perbincangan lebih sistematik dan berjalan dengan lancar. Cuma pensyarah merasakan masih ada kumpulan yang kurang selesa untuk berbincang. Tapi bilangan kumpulan ini menurunlah berbanding dengan sebelumnya. Nampak lebih proaktif. Okay, untuk ahli kumpulan, kelebihan yang didapati apabila menggunakan breakout rooms, pelajar lebih aktif semasa berbincang, dan apabila dibuat breakout rooms, pelajar yang lemah dikenal pasti. Jadi, tapi pada masa yang sama, ahli kumpulan merasakan pensyarah mempunyai masa yang suntuk untuk memerhati semua kumpulan. Tapi benda ni boleh diatasi memandangkan kami pensyarah dah merekodlah meeting. Jadi boleh tengok balik kepada recording meeting tersebut. Okay, pakar rujuk dapati kelebihan kepada breakout rooms ni, pelajar lebih proaktif bila berada dalam kumpulan kecil. Sesi perbincangan dalam kumpulan dipermudah. Cuma kelemahan yang didapati, segelintir pelajar alami masalah untuk melontarkan idea. Maksudnya masih ada segelintir pelajar yang ada masalah untuk melontarkan idea. Dan ada pelajar yang masih perlukan bantuan kepada pensyarah. Maksudnya ini biasanya terjadi kepada kumpulan yang terdiri daripada ahli-ahli yang lemah lah. Pelajar yang lemah. Mereka walaupun berada dalam kumpulan yang selesa, mereka masih tak boleh melontarkan idea tanpa bantuan daripada pensyarah. Okay, untuk penambahbaikan, pensyarah dapati pelajar perlu dibenarkan memilih kumpulan sendiri. Jadi, penambahbaikan ini dibuat pada pelaksanaan PLC kali kedua. Dan pensyarah kanan mendapati pelajar perlu dibiasakan dengan breakout rooms. Jadi sebelum pelaksanaan itu memang pelajar pensyarah perlu membiasakan pelajar dengan breakout rooms lah sebelum menjalankan perbincangan dalam kumpulan. Jadi ini boleh diaplikasi dalam PDPC harian. Rumusan
kepada lesson study kami, fungsi breakout rooms perlu diperluas. Seperti yang diperkata tadi dalam PDPC harian, supaya tak kekok lah semasa menjalankan perbincangan dalam kumpulan yang menyumbang kepada penilaian berterusan. Dan pada masa yang sama, breakout rooms ni mampu mengasah kemampuan komunikasi pelajar dengan menggunakan platform internet. Dan ini juga dia membantu pelajar untuk masa yang akan datang. Memandangkan kita tahu skill komunikasi itu amat penting lah. Terutama apabila pelajar melanjutkan pelajaran dan apabila pelajar mula masuk ke bidang kerja masing-masing. Okey, salah satu rumusan yang boleh disimpulkan, kepentingan, peranan dan fungsi pensyarah dalam PDPC. Okey, maksudnya walaupun melakukan perbincangan kumpulan, pensyarah tu penting peranannya dalam memastikan PDPC itu berjalan dengan lancar, dan pada masa yang sama masih ada sebilangan pelajar yang memang memerlukan bantuan pensyarah untuk melaksanakan perbincangan dalam kumpulan. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.